Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung tutorial kita 10.4 kali ini B, iaitu transformer pengiraan. Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh, transformer sekurang-kurangnya ada dua formula yang basic, iaitu yang berkaitan dengan bilangan lilitan, VP over NP sama dengan VS over NS, primary dan secondary. Manakala formula yang kedua berkaitan dengan pemindahan kuasa, iaitu kuasa yang masuk iaitu dekat primary mesti sama dengan kuasa yang keluar dekat secondary. Jadi kuasa sama dengan I darab V, ini ialah tajuk elektrik. So IV1 sama dengan I2V2. So kita simpan dulu formula ni, kita tengok contoh-contoh soalan, nak tengok apa formula yang kita nak gunakan. Okey, nombor 1. Nampak? Berapa beza keupayaan merentasi mentol? Dekat sini dibagi voltan dengan bilangan lilitan. Bila kita nampak bilangan lilitan, dah tahu dah. Kita akan pakai VP over NP bahagian primary mesti sama dengan voltan sekunder dengan bilangan lilitan sekunder. Okey, voltan dekat primary berapa? 240 volt. Bilangan lilitan dekat primary 80. Mesti sama dengan voltan sekunder. Voltan sekunder kita nak cari dengan bilangan lilitan dia ialah 20. Okey, matematik yang mudah sahaja. 20 ni bawa di atas. So VS sama dengan 240 darab dengan 20 bahagi 80. Jadi sepatutnya kita akan dapat 60 volt pada secondary. Okey, so 60 volt yang merentasi mentol tersebut. Okey, itu soalan yang pertama. Right. Kita bincang pula soalan yang kedua. Tapi sebelum tu saya minta pelajar-pelajar sebenarnya dah study, dah cuba jawab, and then baru tengok video ni. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Sebuah transformer dengan bilangan primer sekunder 50 250. Ni nampak sangat step up. So 50 dengan 250. Jangan rajin sangatlah lukis sampai 50 lilitan. So 50 dengan 250 lilitan. Dibekalkan, perkataan dibekalkan itu bermaksud primary. Okey, so 6 volt dekat sini, berapa berapa voltan yang keluar dekat secondary. So ini ialah big secondary. Jadi VP NP 6 bahagi 50. Nampak? VP bahagi NP masih sama dengan VS bahagi NS, bilangan lilitan sekunder. Jadi VS sama dengan, sekali lagi bawa di atas juga, 6 darab 250 bahagi dengan 50. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 30 volt. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Sebuah laptop memerlukan bekalan voltan 6 volt. Laptop ni 6 volt je diperlukan. Tetapi dia cucuk dekat bekalan kuasa 240 volt. Okey, kita punya plug ni semua 240 volt. Jadi macam mana nak dapat 6 volt ni? Kita perlu melalui sebuah adapter. So, adapter ini dalam dia ada transformer, ada gegelung. Jika transformer dalam adapter mempunyai 20 lilitan pada gegelung sekunder, hitung bilangan lilitan pada gegelung primer. Okey, kalau nak nampak, kita lukislah lebih mudah. Kita dekat luar ni ada 240 volt. Kita nak 6 volt je masuk dalam laptop. Jadi kita perlukan transformer injak turun 240 volt nak pergi kepada 6. So injak turun. Okey. Dan dia bagi tahu 20 lilitan pada gegelung sekunder. Sini 20. Jadi berapa gegelung pada primer? So dia minta bilangan dekat primer. Nampak? 240 volt turun kepada 6 volt. So ini bilangan gegelung dia. Alright. So formula dia VP NP 240 bahagi dengan NP mesti sama VS 6 bahagi dengan NS 20. Baik. So yang ni kalau nak permudahkan, kita darab silang lah. Okey. So NP sama dengan 240 darab dengan ni bawa di atas 20, 6 bawa turun bawah bahagi 6. Okey. So sepatutnya kita pun jawapan dapat 800 lilitan. Jangan letak 800 volt pula. Kita nak cari bilangan lilitan. Alright. Laju Okey, seterusnya. Nombor 4. Sebuah transformer unggul. Okey, apa benda unggul? Okey, tadi kita dah cerita tentang bilangan lilitan dengan voltan. Habis. Sekarang ni kita nak masuk formula yang kedua, iaitu pemindahan kuasa. Sebenarnya transformer dia memindahkan kuasa je sebenarnya.
Okey, dengan mengubah arus. Dengan mengubah voltan dan arus. Sebuah transformer unggul memindahkan kuasa. So, bila kita sebut perkataan unggul, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia ideal transformer, bermaksud dia memindahkan 100% kuasa. Dipindahkan. Dapat sini 100% kuasa. Okey, kuasa. Okey, maknanya dari dalam kes ni ialah transformer okey, kita bagilah contoh. Ini ialah gegelung primary, ini ialah gegelung secondary. Okey, dia kata kat situ kuasa, okey, power dekat gegelung primary P in ataupun P ialah 500 watt. Jadi dia akan pindahkan 500 watt tersebut ke gegelung sekunder. Jadi dekat gegelung sekunder menghasilkan 1000 volt. Nampak? Jadi berapa arus yang duduk dekat sini? Arus yang mengalir dalam gegelung secondary. Nampak? 500 watt dipindahkan. Bila dia dipindahkan, dapat dekat sini 500 watt juga. Dan kita dah belajar kuasa P sama dengan I V. So dalam kes ni tak payah P in, tak payahlah. Kita ambil P out sahaja. P out sama dengan I V, bermaksud P out kita ialah 1000 tadi. Salah. P out kita 500 tadi. 500 watt ni mesti sama dengan arus darab dengan 1000 volt tadi. So daripada sini kita nampak clear bahawa arus ialah 0.5 ampere. So arus yang mengalir ini ialah 0.5 ampere. Sebab kuasa 500 watt tu dipindahkan ke gegelung sekunder. Okey, itu dari segi pemindahan kuasa. So formula simple, power in sama dengan power out. Kuasa yang masuk mesti sama dengan kuasa yang keluar. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Nombor 5. Voltan input dan output ialah okey. Hitung arus. Yang pertama dia kata unggul. Okey, 240 volt. Yang keluar dekat sini ialah 12 volt. Step down lah Tak kisahlah dia step up ke step down, yang penting kuasa yang dibekalkan mesti sama sebab dia kata unggul. So prima ialah 0.3 A. Jadi berapa arus yang mengalir dekat gegelung sekunder? Jadi voltan memang tak sama, arus memang tak sama. Yang sama kedua-dua belah ialah kuasa. Kuasa belah yang pertama mesti sama dengan kuasa belah yang kedua. Okey, ataupun kita tulis P1 sama dengan P2 ataupun P in P out. Kuasa, ingat lagi elektrik, I darab dengan V. Mesti sama I darab dengan V. I darab dengan V. So 0.3 darab dengan 240 volt. Belah sini primer. Mesti sama dengan arus yang kedua nak cari darab dengan voltan 12. Okey? Dari situ kita boleh kira I2 12 ni bawa turun bawah. So I2 dapat 6 ampere. Okey. Itu soalan nombor 5. So nak bagi tahu kuasa yang dipindahkan adalah sama. Jika terdapat perkataan ideal ataupun transformer unggul. Okey, nombor 6. Nombor 6 dia transformer yang tak unggul dah. Okey. Kita tengok. Okey, ini gegelung prima, ini gegelung sekunder. Okey, dia kata step down transformer. Okey, step down 240 volt. Sini 240 volt. Okey. Dan arus dia 0.6. 0.6 ampere. Keluar dekat sana ialah 60 volt dan arus yang mengalir ialah 1.92 ampere. Adakah transformer ini unggul? Unggul bermaksud kuasa dia mesti 100%. Jadi kita kiralah kuasa kat sini. P in berapa? P darab I darab V. So arus dia ialah 0.6 darab dengan 240. Dapat berapa? Kita tekan kalkulator. Okey. 0.6 darab dengan 240 volt. 144 watt. So power dekat sini berapa? P out. P out sama dengan I2 V2.
kuasa dekat sini pula. Kita nak cari berapa kuasa dia. So kalau tengok 1.92 arus 1.92 darab dengan 60 volt. Okey, kita boleh tekan kalkulator sekali lagi. Okey, 1.92 darab dengan 60. So kita akan dapat 115.2 watt. Nampak? Okey. Sama tak? In dengan out. Tak sama. Malah out berkurang dari in. Maknanya transformer ini, kembali kepada soalan dia tanya, adakah transformer tersebut unggul? Jawapannya tidak. Sebab kalau dia unggul, P in 144 keluar pun 144. Okey. Sekarang ni dia kurang. Of course lah, memang transformer akan mengalami kehilangan kuasa. Okey, akan kurang sedikit daripada yang masuk. Sekarang ni kita nak tengok berapa kecekapan dia, berapa persen kehebatan dia. Okey. Jadi kita kena faham satu benda. Saya padam Kita cuma tinggalkan power in dengan power out. P in dengan P out. Kalau P in 144, out 144 juga watt. Maknanya transformer ini ialah 100%. Kecekapan dia 100%. Okey. Macam mana dapat? Dia kira macam markah lah, markah exam. Okey, soalan 144. Engkau betul 144, memang markah engkau 100 lah. Sekarang ni soalan ada 144. Engkau betul 115.2. So berapa persen? Dia macam kira peratus biasalah. Jadi berapa kecekapan P out? Okey. P out bahagi dengan P in darab dengan 100. Okey, kalau kita kira 115.2 bahagi dengan 144 and then darab dengan 100, baru dapat jawapan berapa dia punya efisiensi ataupun kecekapan. So kita tekan kalkulator. 115.2 bahagi 144. Tada, darab dengan 100. Pak, dapat 80%. So transformer ni dia berkurang memang sebab kecekapan dia 80%. Okey, okey lah 80% tu kira transformer tu masih dikira bagus lah. 80% kan A kan? Okey. Jadi kita tengok soalan yang terakhir. Okey, sama juga. Step down transformer. Okey, so tak payah padam lah gambar ni. Step down transformer, kecekapan dia 60. Oh, dia dah bagi dah 60%. So kecekapan dia ialah 60%. Okey, macam mana tu? Relax. Cari dulu dia punya kuasa. 240 volt kepada, dalam kes ni 30 volt. Okey. Jika arus yang mengalir dekat primary 1.2, berapa arus yang mengalir dekat gegelung kedua? Dia minta I2. Okey, relax. Sekarang ni 60% tu kita kena faham bahawa kuasa ini yang 100% dia cuma ambil 60%. Jadi kita kira dulu kuasa kat sini. P in berapa? P in sama dengan I darab V ialah 1.2 darab 240. Kita dapat kuasa dekat primary. So kuasa dekat primary, tekan kalkulator sekali lagi. 1.2 darab dengan 240 volt. Tak, 288 watt. Okey. Sekarang ni kita tanya balik. Adakah kuasa ini dipindahkan 100% ke gegelung kedua? Tidak. Berapa persen dipindahkan? 60% sahaja dipindahkan. Okey. So, pindah ke gegelung kedua. Berapa persen? 60%. Macam tahu? Kembali kepada matematik dulu lah. 60% darab dengan 288. Dapat berapa? Matematik. So, 60% 0.6 lah kan? Nampak? Darab dengan 288. Tu 172.8. 172.8 watt sahaja yang dipindahkan dari gegelung pertama. Ni, daripada kita kira kuasa gegelung pertama 288 watt. Tapi sebab kecekapan dia 60%, dia cuma ambil 60% sahaja dari 288 watt bawa ke sini. Inilah P yang akan sama dengan I darab V untuk secondary. Nampak? 172.8 watt ini sama dengan arus yang kedua darab dengan voltan 30. So I2 sama dengan 172.8 bahagi 30. So jawapan kita sama tak dengan jawapan yang saya bagi?
172.8 bahagi dengan 30. Tak keluar. 30. So, 5.76 ampere. Okey, jawapan kita betul 5.76 ampere. 5.76 ampere untuk jawapan yang terakhir. Okey, so itu sahaja cerita tentang kita punya pengiraan tajuk transformer di tutorial 10.4b. Okey, so secara mudahnya, secara keseluruhan, kita cuma ada dua formula yang kita kena kuasai, iaitu kalau berkaitan dengan bilangan lilitan, VPNP, VSNS, Keper. Satu lagi kalau berkaitan dengan kuasa, pemindahan kuasa, biasanya dia akan tanya arus. Okey, IV in sama dengan IV out, ataupun I1 V1, I2 V2. That's it. Itu kalau ideal lah 100%. Kalau dia ada bagi kecekapan, kita kena kira lah berapa pengurangan dia punya kuasa yang dipindahkan. Okey, jadi saya harap tutorial ini membantu. Okey, sila jawab. Okey, sila cek yang mana betul, yang mana salah. Sila tanda. Dan kita akan jumpa pada tutorial yang seterusnya. Sekian, terima kasih.